pernah malaikat Jibril ni menjelma dalam bentuk manusia ketika berjumpa dengan siapa? Siti Maryam binti Imran. Siapa Siti Maryam ni? Iaitu bonda kepada Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam ni adalah merupakan anak saudara kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam, di mana Imran ni ayah kepada Siti Maryam ni, dia bernazar. Dia bernazar, ya Allah ya Tuhanku, anak aku yang berada dalam kandungan isteriku ni, kata Imran, aku bernazar akan aku tempatkan dia di salah satu sudut di rumahmu yang mulia, di mihrabmu ya Allah, iaitu di dalam Masjidil Aqsa. Tempat merupakan kiblat pertama umat Islam. Di belah timur daripada Masjid Aqsa ni ditempatkan anak dia nazar gitu, bila anak aku ni lahir, aku nak tempat ke situ. Ditakdirkan Allah Ta'ala anak ni lahir dalam keadaan dia ni bukan seorang anak lelaki, tetapi dia adalah seorang wanita, seorang perempuan, iaitu Maryam. Jadi Maryam ni adalah merupakan seorang wanita yang wara', seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang dunia dia hidup di masjid sahaja. Dan Maryam ini tidak pernah memandang ataupun melihat kepada mana-mana lelaki walau sebelah mata. Maryam ni dibina satu mihrab untuk dia beribadat situ. Sehinggalah satu ketika usia dia 13 tahun, datangnya malaikat Jibril memberitahu, wahai Maryam, kamu ni akan mengandung. Bagaimana kisah cerita dia dah, bagaimana termaktub dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala sini surah Maryam ayat 16 hingga 17. Nak ayat sini Allah Ta'ala utuskan malaikat Jibril pergi jumpa dengan Maryam, di mana Maryam yang sedang beribadat di dalam mihrab rumah Allah, Masjid Aqsa ni adalah merupakan tempat yang suci. Maryam ni dia bina bilik, dia buat tempat lah, maknanya tempat dia tu terlindung, bukan kata bebas terbuka, siapa lalu siapa masuk boleh keluar tengok, dak, bukan begitu. Jadi Maryam ni adalah merupakan seorang ahli ibadat, dan dia ni ibadat dia kadang-kadang dia tak mikir pun habak makan minum. Sehingga kan pernah kata Nabi Zakaria, dia pergi bawa makanan kepada Maryam, tengok anak saudara dia ni sekali-sekala, aku tengok telah ada dah makanan di sisi Maryam. Aku tengok ada dah makanan di sisi Maryam. Ditanya daripada mana? Maryam kata ada orang bawa, tapi dia tak tahu sebenarnya makanan itu daripada syurga yang berupa buah-buahan untuk Siti Maryam. Ini Maryam, bukan sembarang orang. Jadi Maryam ni salah seorang wanita yang salihah yang disebut kisah dan ceritanya di dalam Al-Quran, dan dia adalah merupakan wanita yang suci dan bersih, dan dia tidak pernah didatangi haid, dan dia tidak pernah melihat mana-mana lelaki kecuali orang berkenaan sahaja seperti keluarga dia lah. Lalu sehingga ke satu ketika, kalau menurut dalam kitab tafsir Al-Munir menceritakan bahawa bagaimana malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni datang kepada Siti Maryam. Ketika itu Maryam sedang beribadat dan membawa satu berita oleh malaikat Jibril. Ar-Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Malam malaikat Jibril ni pergi jumpa dengan Maryam, dia berupa sebagai seorang lelaki, sedangkan Maryam tak kenal pun. Maryam tak pernah tengok pun lelaki sebegini, dan Maryam tak pernah layan pun mana-mana suara lelaki sebenarnya. Lalu dimasukkan benih kepada Siti Maryam tadi, mengandung. Maryam terkejut sebenarnya bila malaikat ni kata kamu akan mengandung. Lalu Maryam kata, bagaimana saya nak mengandung? Susahkan saya ni berkahwin pun tidak, lelaki pun saya tak pernah kenal. Maka tentu ini satu fitnah besar dalam hidup dia. Memang begitulah. Mana akal, mana manusia mana boleh terima mengandung tanpa kahwin. Jadi Maryam hak duduk dalam masjid, hak duduk dalam mihrab, hak juru, hak ahli ibadat sampai tiba-tiba mengandung. Masyarakat tak boleh nak terima, lalu dia dibuang daerah jauh daripada masyarakat, dia tak dibenarkan bersama lagi duduk di kawasan masjid ini. Ayatnya Allah Ta'ala tu dia boleh buat Maryam mengandung
tanpa suami. Tak juruh Maria sampai gitu pun masyarakat tak boleh nak terima. Biarlah, tu satu kisah yang hak pelik berlaku. Nabi Isa ni lahir dalam keadaan tak ada ayah lah. Sebab tu Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Ada orang lain semua bin ayah belaka, dia ni bin mak Maryam ni, mak dia. Dan Nabi Isa ni terjawabnya kisah Maryam hak sebenarnya ialah setelah nama Siti Maryam ni bersalin melahirkan anak kepada Nabi Isa, dan anak yang baru lahir inilah yang boleh berkata-kata, mencerita tentang kisah mak dia hak sebenar. Jadi orang rasa pelik, rasa heran, budak yang baru lahir ni boleh kecek. Bayi yang baru lahir ni boleh berkata-kata, boleh bercakap, yang menyebabkan orang ramai ni rasa pelik, rasa heran. Ini antara kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa AS. Dan Maryam ni bila dibuang jauh daripada orang tak boleh dekat, Allah Ta'ala berikan kepada dia sepuhung kurma. Buah kurma ni lah kalau dia nak makan, dia kocok, dia buah buah kurma ni gugur. Sebab tu ada sejenis kurma nama dia Maryami. Maka Siti Maryam ni hidup dengan buah kurma ni ya. Dan tu nak cerita kisah malaikat Jibril pergi jumpa Maryam dalam bentuk manusia.